Assalamualaikum dan juga selamat tengah hari kepada para penonton. Okey, bersama kita lagi Sembang Konti pada hari ini. Okey, bersama saya Muhammad Adli bin Mustafa, moderator anda pada hari ini, dan juga bersama saya pada hari ini kita ada tetamu khas iaitu Ustaz Zaki yang merupakan pensyarah di Universiti Kuala Lumpur, MIMED. Okey Ustaz. Ustaz, apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Okey Ustaz, pada hari ini, pada bulan yang mulia ni Ustaz, kita sebenarnya nak membincangkan satu tajuk yang sangat cantik sebenarnya Ustaz, iaitu penyambung legasi Nabi Nuh alaihi salam. Ya. Ya Ustaz Ya. Okey. Jadinya Ustaz, sebelum kita pergi lebih detail atau lebih mendalam lagi dalam tajuk kita pada hari ini, okey, saya rasa mungkin saya boleh meminta kepada para penonton supaya kita boleh sharekan live kita pada hari ini supaya kita dapat memberikan ilmu yang bermanfaat ini kepada rakan-rakan yang lain. Dan juga tak lupa untuk para penonton mungkin boleh kita sama-sama like dan share iaitu social media kami di TikTok, di Instagram, boleh search di situ UniKL MIMED Official, dan juga di Facebook, di Twitter dan juga di YouTube boleh search di situ Universiti Kuala Lumpur MIMED. Okey. Dan juga tak lupa juga sedikit informasi kepada para pelajar lepasan SPM di luar sana yang masih mencari tempat untuk menyambung pengajian diploma. Okey, intake akan dibuka pada Mei tahun 2021 iaitu khas untuk pelajar SPM tahun 2020. Okey. Untuk apply boleh guna result trial. Dan juga intake diploma kami akan buka pada Julai tahun 2021. Dan juga tak ketinggalan untuk pelajar yang sekarang ni tengah belajar diploma ataupun STPM, boleh apply untuk intake bachelor kita iaitu pada September tahun 2021. Okey, cara untuk memohon sangat mudah. Okey, kita boleh pergi ke laman sesawang iaitu www.unikl.edu.my. Okey, di situ boleh buat permohonan. Sangat-sangat mudah. Okey. Okey Ustaz, tanpa membuang masa, mari kita Ustaz membincangkan isu tentang legasi berkenaan dengan Nabi Nuh ini. Tapi sebelum tu Ustaz, mungkin kita nak tahu sedikit Ustaz apa sebenarnya yang berlaku atau cerita atau peristiwa di sebalik kisah Nabi Nuh itu sendiri. Ya. Dipersilakan Ustaz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang penonton yang dirahmati Allah, dan tak lupa juga kepada moderator Dr. Adli ya. Ustaz. Tajuk sembang konting kita hari ini ialah penyambung legasi Nabi Nuh alaihi salam. Satu tajuk yang cukup besar sebenarnya ni bercakap tentang legasi peninggalan Nabi Allah Nuh alaihi salam. Bila kita sebut Nabi Nuh, biasanya kita akan terbayangkan kisah yang paling masyhur lah yang berkaitan dengan Nabi Allah Nuh alaihi salam, iaitu banjir besar yang berlaku di zaman baginda dan juga bahtera Nabi Nuh tu. Di situlah yang dikatakan penyambung legasi Nabi Nuh tu tentang bahtera tu. Pembinaan bahtera yang kita nak relatekan dengan institusi kita ni, UniKL MIMED, sebagai sebuah institusi yang specialized dalam pembinaan kapal dan sebagainya yang berkaitan dengan ilmu-ilmu berkaitan dengan pembinaan kapal. Jadi sebelum kita pergi lebih lanjut perbincangan berkenaan dengan ni, harus kita fahami Nabi Nuh alaihi salam adalah salah seorang nabi dan rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan baginda bukan sebarang nabi ya. Dia juga merupakan nabi yang terpilih, termasuk daripada kalangan ulul azmi minar rusul, nabi-nabi yang diberi title ulul azmi, yang memiliki ketabahan dan kesabaran yang tinggi dalam menghadapi ujian dan cubaan terhadap kita kata pengingkaran kaum mereka sendiri. Jadi Nabi Nuh ini dia adalah generasi yang ke-9 selepas daripada Nabi Allah Adam alaihi salam. So kalau kita tengok Nabi Nuh ni namanya Nuh, ada yang ulama katakan nama Nabi Nuh adalah Abdul Ghafur, satu. Ada yang katakan namanya adalah Yashkur. Yashkur. Nuh ni
katanya sebagai ulama mengatakan kisah Nabi Nuh ini mendapat nama Nabi Nuh itu adalah kerana satu hari Nabi Allah Nuh alaihi salam dia melihat seekor anjing yang memiliki mata empat. So dia kata alangkah jeleknya binatang ini. Tengok kambing binatang ni ada mata empat kan. Mata empat. So pelik kan. So dia pun kata alangkah jeleknya binatang ini. So bila dia ucap macam tu, tiba-tiba datang perasaan penyesalan dalam diri baginda. Kerana mengeji makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana semua yang ada ni, yang cantik, yang buruk, yang huduh, yang elok, yang sempurna, semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia banyak menangis, menyesal di atas apa yang dia buat tu, maka dinamakan Nuh gitu. Digelarkan Nuh. Jadi berkalimat menangis Nauhun. Jadi kalimat Nuh tu maksudnya orang yang banyak meratap, menangis dan sebagainya. Jadi Nabi Nuh ni Nuh bin Lamikh bin Metushaleh bin Akhnukh. Sebahagian ulama sebut Akhnukh. Nama kepada Nabi Allah Idris. So Nabi Nuh adalah cicitnya kepada Nabi Allah Idris alaihi salam, dan Idris bin Yarid bin Qainan bin Mahlil bin Qainan bin Anush bin Shis bin Adam alaihi salam. Jadi jarak antara Nabi Nuh dengan Nabi Allah Adam itu lebih kurang 10 lah kita kata, ataupun 9 generasi yang ke-9 selepas daripada Nabi Allah Adam, dan dia daripada jalur keturunan Shis alaihi salam. Nabi Adam, isteri Nabi Adam, nenek kita yang nama Hawa alaihi salam, itu dia melahirkan 40 kali. 40 kali beranak. Ini tak ada orang beranak 40 kali ada malah kan. Beranak 2 kali dah tak mau orang kan. Jadi dikatakan ibu kita Hawa alaihi salam adalah seindah-indah, secantik-cantik wanita. Dan Nabi Allah Adam ni dalam peristiwa Mi'raj, Nabi beritahu, ketika aku melihat di langit pertama seorang lelaki yang sangat tinggi dan juga orang yang kacak. So dia tahu kenapa Nabi Adam kacak dan kenapa Hawa segak. Sebab dia adalah kita panggil sebagai penghulu, yang di awal dia jadikan Ya. Dan Nabi Adam dan Hawa, untuk makluman kita semua, mereka ni adalah penghuni syurga dulunya. So penghuni syurga tak ada yang tak comel, semua cantik-cantik. Jadi besok kalau kita masuk syurga, putih-putih ni tak ada ni, tak ada putih-putih ni, semua hitam cantik berkilatnya. Macam doktor lah ni kan, segak kan kilat ni. Jadi Hawa adalah ibu kita yang dikatakan antara wanita yang paling cantik dan sangat jelita. Dia melahirkan 40 kali. Setiap kali dia melahirkan anak tu dua sepasang. Dan akhir sekali, yang terakhir tu, yang kali 40 tu lah lahir seorang. Itulah Nabi Allah Shis alaihi salam. Itu dikatakan Shis yang merupakan bermaksud hibatullah, anugerah dan pemberian Allah Taala. Daripada Nabi Shis ni lah lahirnya jorai ataupun galur yang ke-9, yang ke-8 tu Nabi Allah Nuh alaihi salam. Baik, Nabi Nuh dikatakan Nabi yang pertama yang diutuskan kepada manusia-manusia yang musyrik, penyembah berhala. Kerana sebelum tu tak ada manusia yang menyembah berhala. Semuanya beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. So penyembahan berhala berlaku zaman sebelum diutuskan Nabi Allah Nuh alaihi salam. Jadi Nabi Nuh ni tuan-tuan ya, kalau kita lihat dalam lebih kurang dalam tahun 3992 sebelum Masihi lah, lebih kurang gitulah. Dikatakan gitu. Kajian dibuat oleh ahli sejarah. Dan Nabi Nuh alaihi salam diutuskan kepada suatu kaum di sebelah Iraq sana Nuh. Jadi kalau hari ini dalam peta lebih kurang kita kata di selatan Iraq lah, lebih kurang gitu. Jadi Nabi Nuh tak ada kaum ya. Dia, maksud saya, tak ada nama spesifik. Macam kaum Ad, kaum Samud dan sebagainya. Jadi dalam Quran hanya sebut kaum Nuhin. Dia sebut gitu. Kaum Nabi Nuh alaihi salam. Jadi Nabi Nuh alaihi salam diutuskan kepada kaumnya yang ketika itu adalah golongan pertama penyembah berhala. Raja di zaman tu namanya Damarsil bin Furail, yang bersambung sanadnya sampailah kepada Qabil
bin Adam alaihi salam. So jadi raja ni keturunan daripada anak cucu cicitnya Qabil lah. Anak Nabi Allah Adam alaihi salam. Dan dia dikatakan sebagai Damarshil ni raja yang pertama yang membuat berhala patung dan dia memerah kita kata yang memerah arak, berjudi dan sebagainya. Maka kepada mereka inilah Nabi Nuh alaihi salam diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi golongan ni biasalah apabila dibawa kepada mereka kebenaran dan sebagainya, manusia susah menerima sesuatu benda yang benar apabila sesuatu amalan tu sudah sebati dengan jiwa dan diri mereka, walaupun amalan tu betul-betul dan sebenarnya adalah yang salah. Jadi penyembahan berhala itu yang dikatakan di zaman tu terdapat 5 patung utama yang menjadi sembahan kaum Nabi Nuh. Ini diceritakan dalam surah Nuh. Jadi ada surah khas dalam Al-Quran yang menceritakan tentang berhala-berhala yang disembah, yang mana berhala tu asalnya daripada orang-orang soleh di zaman sebelum itu. Jadi bila mati kelima-lima orang yang soleh ini, maka generasi berikutnya mencadangkan kita buat patung lah. Hari lain pula Ustaz ya. Jadi kita buat patung nak motivasikan diri mereka tadi ni supaya mereka boleh bila lihat gambar tu dia jadi semangat untuk beribadat. Itu ceritanya. Jadi diukir patung kelima-lima orang soleh tadi ni diletakkan di tempat ibadat mereka tu. So berlalu generasi pertama, generasi kedua dan sebagainya masih elok lagi. Generasi yang berikutnya itulah maka iblis mula masukkan dia punya hasutan dia. Itulah yang disembahkan, yang disembah oleh datuk nenek kamu dahulu. Itulah patung-patungnya. Maka kelima-lima patung ini ya, maka dianggap sebagai sembahan dan Tuhan oleh generasi-generasi anak cucu cicit yang datang kemudian daripada itu. Dan kalau kita lihat dalam hadis ya, macam mana yang diceritakan oleh Ibnu Abbas mengatakan bahawasanya kelima-lima patung ini akhirnya dijadikan sebagai sembahan kepada orang-orang Arab yang datang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kisahnya nah. Ya, betul Ustaz. Okey Ustaz, di situ Ustaz saya boleh nampak sebab kenapa diturunkan Nabi Nuh tu sendiri disebabkan oleh di mana umat-umat Islam, umat zaman tersebut telah mula membina apa kita panggil sebagai itulah berhala, patung berhala. Jadi Ustaz, berapa tahun sebenarnya Nabi Nuh ni dia menurunkan atau menyampaikan dakwah kepada dia punya umat-umatnya tu Ustaz? Lebih kurang 950 tahun kalau saya kita lihat Nabi Nuh antara nabi yang panjang usianya. Betul. Dia berada dalam kaumnya, dikatakan dalam Quran disebut selama 1000 tahun kecuali 50 tahun, artinya 950 tahun dia berada di dalam kaumnya, dan ratusan tahun baginda berdakwah kepada kaumnya siang dan malam. Inni da'autu qaumi lailan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Aku berdakwah pada mereka siang dan malam ya Allah, pagi dan petang kepada kaum aku, tapi tidak bertambah melainkan mereka makin jauh dan lari diri daripada aku. Dan sikap kaum dia pula apabila datang dakwah Nabi Nuh ni, mereka ambil sikap melarikan diri, tak mau dengar dan sebagainya. Itu yang dikatakan yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim. Mereka memasukkan jari-jari mereka dalam telinga, tak mau dengar langsung apa yang Nabi Nuh cakap tentang meninggalkan penyembahan berhala dan kembali balik menyembah Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Esa. Dalam tempoh 950 tahun tu Ustaz kan, berapa ramai pengikut Nabi Nuh tu waktu tu? Jadi kalau kita lihat kan, ini antara dikatakanlah antara penyesalan Nabi Nuh alaihi salam yang ulama sebut dalam kitab-kitab yang muktabar. Antaranya ialah dia nabi yang paling lama berdakwah kepada kaumnya, tapi yang beriman kepada dia tu hanya dalam riwayat mengatakan 83 orang sahaja. 83 orang. Ramai Ustaz. Tolak 3 orang anak dia. Yes, betul. Jadi 3 orang anak dia. Isteri dia pun menolak Ustaz. Isteri pun juga menolak. Jadi isteri dia tak terima dakwah dia. Anak dia yang sulung tak terima. Dia ada 4 orang anak. Kesemuanya laki-laki. Yang pertama nama Kan'an, yang kedua nama Sam, yang ketiga Ham, dan yang keempat Yafis.
So daripada empat orang anak ni, anak yang pertama yang bernama Kanaan itulah yang tenggelam, termasuk di kalangan orang-orang yang menentang. Jadi kalau kita tolak 3 orang anak Nabi Nuh alaihi salam, yang 80 lagi adalah pengikut dia. Jadi dalam 900 tahun lebih beredar berdakwah tu, hanya 83 orang sahaja yang beriman dengan Nabi Allah Nuh alaihi salam. Okey, jadi Ustaz, dekat situ kan kita dah pergi nampak mungkin ada penyesalan Nabi Nuh tu sendiri. Jadi adakah bencana yang diturun tu adalah doa daripada Nabi Nuh ataupun Allah turunkan? Macam mana tu Ustaz? Ini sebenarnya hidayah Allah Subhanahu Wa Taala ni, dia bukan sesuatu yang boleh diwarisi gitu. Jadi masalah keimanan, masalah hidayah, dia adalah pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita kena cari dan kita kena mohon. Betul tak? Lepas tu kita tiap-tiap hari kita semayang. Dalam semayang kita tu kita baca surah Al-Fatihah. Kenapa dituntut kita baca surah Fatihah, Doktor? Kerana dalam surah Fatihah terkandung satu doa yang paling agung, yang paling besar. Itulah kita mohon, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus ya Allah. Jadi kita dah Muslim lah ni, dah Islam lah, dah bertemu dengan jalan yang lurus. Kenapa kita minta lagi? Kita minta ditetapkan dalam jalan yang lurus ni. Kerana berapa ramai orang yang asalnya Muslim akhirnya mati dalam keadaan yang bukan Islam. Ya Ustaz. Kita kenal bersisa. Kita kenal yang ada orang-orang soleh di zaman dahulu, di kalangan umat-umat Nabi itu dahulu, yang mati dalam keadaan kufur. Ada di kalangan sahabat Nabi selepas Nabi wafat kembali murtad, yang menyokong peristiwa Musyalamah Al-Kazzab tu. Dia menyokong dengan Musyalamah, namanya Rajal bin Unfuah kalau tak salah saya. Dia adalah sahabat Nabi. Bayangkan, dia beriman dengan Nabi, dia semayang di belakang Nabi, dia bersolat dengan Nabi dan sebagainya, tapi akhirnya dia murtad. Jadi hidayah ni dia satu yang amat bernilai, satu yang paling utama. Maka kita kena cari, kita kena usaha, kita kena memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai manusia Muslim, kita alhamdulillah, kerana tak kurang dalam sehari semalam kita memohon 17 kali kita mohon hidayah Allah Taala. Jadi oleh kerana dia adalah pemberian Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kepada hamba-hamba yang dikehendaki, maka kita lihat kadang-kadang anak Nabi tidak beriman dengan Nabi. Bini dan isteri Nabi pun menolak Nabi. Nabi Nuh, isterinya tak beriman. Nabi Lut juga, isterinya tak beriman dengan dia juga. Anak Nabi Nuh antara orang yang mengingkari ajaran Nabi Nuh alaihi salam. Maka akhirnya Nabi Nuh berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sikap kaum dia tadi ni, yang menolak, menolak sungguh-sungguh ni. Bila bertemu dengan Nabi Nuh, diajak kepada beriman dengan Allah Taala, sembah Allah Taala, jari dimasukkan telinga, bahkan wastaghshaw thiyabahum, depa ambil baju tutup muka dengan baju mereka. Begitu sekali tidak mau menerima nasihat dan juga menerima petunjuk kepada jalan yang lurus. Akhirnya Nabi Nuh berdoa kepada Allah Taala, la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Ini. Jadi setiap nabi-nabi, setiap nabi-nabi Allah Taala beri kepada mereka doa yang mustajab. Itu. Dan kata Nabi SAW, dan semua nabi-nabi telah menggunakan doa-doa mereka. Maka aku, kata Nabi, iddakhartu da'wati li ummati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Aku simpan doa aku tu sebagai syafaat di hari akhirat. So kita beruntung tak tahu. Kerana kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad belum guna lagi doa dia tu. Dia simpan untuk memberi syafaat kepada umatnya di akhirat kelak nanti. Adapun Nabi Allah Nuh, dia guna. Dia mohon pada Allah Taala dimusnahkan kaum dia tadi ni. La tazar 'alal ardi. Jangan engkau tinggalkan walaupun seorang, walaupun sedikit, walaupun satu benih di atas muka bumi ni orang kafir. Kerana mereka nanti ni akan menyesatkan orang lain, membawa kepada kekufuran pada orang lain. Maka di situlah Allah Taala beri azab kepada kaum Nabi Nuh, maka diturunkan hujan yang sangat lebat dan bumi mengeluarkan airnya. Bumi keluar air, langit menurunkan hujan dan sebagainya. Maka berlakulah banjir yang sangat besar di zaman Nabi Allah Nuh alaihi salam. Yang mana banjir tersebut memusnahkan seluruh manusia, makhluk yang ada, kecuali orang-orang yang berada di atas bahtera kapal Nabi Nuh sahaja.
Saya tertarik sebenarnya Ustaz bagi tahu tadi kan, macam para nabi, ada isteri mereka dan juga anak mereka tak menerima Islam walaupun sudah duduk bersama dan juga telah disampaikan wahyu. Jadi maksudnya dari situ, tanpa hidayah mungkin kita tak akan dapat Islam tu sendiri. Ya Ustaz Ya, Datuk. Ya, betul. Okey Ustaz, saya nak minta sikit penjelasan Ustaz kan. Jadi pembinaan kapal Nabi Nuh tu sendiri diwahyukan oleh Allah untuk membina di atas bukit Ustaz Ya. Kan? Jadi kalau kita boleh fikir secara logik ni kan, macam mana kita nak bina bahtera yang besar dengan tiada peralatan yang lengkap di atas sebuah gunung, ya. Jadi ingat saya dekat situ Nabi Nuh tak tahu sebenarnya Ustaz kan yang apa sebab kenapa dia perlu bina bahtera tersebut Ya. Jadi dekat situ kita boleh gambarkan macam mana Nabi Nuh. Ingat saya Nabi Nuh ni bukan dia tak pernah bina kapal pun, sebabnya di zaman ni jauh sebenarnya dengan laut dengan ataupun sungai jadi dengan kita panggil sebagai wahyu daripada Allah telah mengajar Nabi Nuh cara untuk membina bahtera untuk menyelamatkan diri daripada banjir besar ini. Ya Ustaz. Kemudian dekat sini saya mungkin boleh relate sedikit berkenaan dengan kapal yang kita nampak di dalam skrin sekarang kan. Ini adalah ilustrasi beberapa scene daripada kita panggil sebagai peristiwa Nabi Nuh, di mana kapal telah dibina dan juga semua haiwan dikumpulkan di dalam bahtera, dan juga bahtera inilah yang menyelamatkan mereka daripada banjir besar itu. Ya. Kalau boleh nampak okey, kat sini mungkin saya boleh ulas sedikit. Dekat Al-Quran ada menggunakan perkataan al-furqa kat situ. Okey. Yang bermaksud berbentuk elips. Okey. Dia which is berbeza sebenarnya dengan Bible. Bible dia bagi tahu dekat situ dia adalah ark itu sebagai ark. Kalau ark kita tafsir sebenarnya adalah segi empat tepat. Which is tak tepat pun. Okey. Jadi dekat apa yang kita nampak pada bukti yang telah ditemui di Turki seingat saya di Gunung Judi Ustaz Betul wastawat al-judi. Ya betul. Di situ kita boleh nampak bagaimana bentuk rekaan kapal tersebut dalam bentuk kita panggil sebagai al-furqa, iaitu berbentuk elips. Okey. Di mana bentuk ni lebih mudah untuk mengharungi ombak dan juga air bah yang besar. Okey. Kemudian saya tertarik juga ada dekat dalam Al-Quran menggunakan perkataan bursaha, iaitu berlabuh atau menggunakan sauh. Okey, dekat situ sebenarnya kita boleh nampak which is dah 1000 tahun lebih daripada berlakunya zaman ni, sudah diberitahu penggunaan pertama sekali bentuk elips tersebut dan juga sauh sendiri iaitu bursaha, dan juga ada juga penggunaan al-wah iaitu papan. Jadi mungkin kita ingat bahtera ni dibina oleh Nabi Nuh menggunakan kayu yang berbentuk bulat, tapi sebenarnya Al-Quran telah memberitahu dia menggunakan al-wah iaitu papan untuk pembinaan pada bahagian luar kapal tersebut. Kemudian satu lagi ada digunakan disebut dalam Al-Quran iaitu perkataan al-wadusur iaitu paku. Okey, ini sebenarnya kita boleh kaitkan dengan pembinaan kapal tu sendiri iaitu bila dah ada papan, kita perlukan paku untuk menyambungkan setiap papan tersebut. Okey, jadi maksudnya teknologi yang dah beribu tahun dulu sampai hari ini pun masih diguna pakai oleh kita untuk membina bot dan juga kapal-kapal kayu kan. Sama je kita punya teknologi. Yang kita tahu ilmu ni dah sebenarnya sampai daripada wahyu Allah itu sendiri. Okey. Jadi mungkin kita boleh kaitkan sikit daripada cerita daripada Nabi Nuh itu ke generasi sekarang. Okey, iaitu legasi kita sebagai legasi. Okey, kita harus menggunakan ilmu yang sedia ada ni, yang diberikan ni, yang disampaikan oleh Nabi kita, Nabi Nuh kita, okey, untuk meneruskan lagi legasi ini. Okey? Baik Doktor. Ya Ustaz. Tadi saya sambung sikit Boleh Ustaz. Baik, kalau kita lihat yang Doktor sebut tadi tu, itu kesemuanya memang disebut dalam Al-Quran Al-Karim. Yes. Dan harus kita faham bahawasanya kisah pembinaan kapal di zaman Nabi Nuh dia bukan kisah biasa. Betul Ustaz. Maksud saya dia termasuk daripada mukjizat Nabi Allah Nuh alaihi salam. Sebab itulah wa auhayna ilaihi anisna'il fulka bi a'yunina wa wahyina.
Kami perintahkan kepada Nuh supaya dia membina kapal. Macam doktor kata, teknologi pembinaan kapal tu mungkinlah kita kata belum ada lagi di zaman tersebut. Mungkin belum ada orang yang pandai membina kapal. Tambah pula kapal yang besar. Betul. Yang mana kapal Nabi Nuh dibuat dan dikatakan ulama kata 3 tingkat. Yes, betul. Ya, yang nak bawa segala jenis makhluk binatang, manusia, mergas tua, burung dan sebagainya, tentu dia perlukan kepada kekuatan. Ya, betul, Ustaz. Kan, boleh menampung segala makhluk-makhluk yang nak masuk tadi ni. Jadi maka Allah Taala kata isna'il fulka bi'ayunina wa wahyina. Maka buatlah kapal itu bi'ayunina dengan pemerhatian dan penelitian kami. Wa wahyina dan wahyu daripada kami. Cantik Ustaz kat situ wahyu kat situ Ya, maka sebab itulah kita dapati bila doktor sebut tadi, dia dah guna kalimat alwah kan. Alwah, ya. Wa hamalnahu ala dhati alwahin wa dusur. Ya, betul. Dan kami tanggungkan dia. Kami bawa Nabi Nuh tadi dan juga kaumnya tu di atas kapal yang zati alwah, yang berbentuk papan. Bentuk Papan ya. Dia bukan kayu bulat dah. Betul Ustaz. Artinya zaman tu dah ada dah. Dengan wahyu yang Allah Taala berikan kepada Nabi Allah Nuh, dah ada dah papan. Dan yang lebih canggih lagi ialah kita tahu papan tu kan, pokok tu dia daripada pokok, dan dia boleh sambung papan tu dengan teknologi yang ada di zaman tersebut dan nampak macam satu papan. Betul. Oh, digabungkan, dicantumkan. Ya, cantumkan tu sehingga kita lihat seolah-olah macam satu. Artinya hak tu dikatakan oleh pengkaji sampai hari ni belum ada lagi yang mampu untuk buat gam yang boleh menggabungkan papan tu nampak macam satu, macam mana yang ada pada zaman Nabi Allah Nuh alaihi salam. Dahsyat sungguh. Artinya apa? Artinya peristiwa pembinaan kapal Nabi Allah Nuh alaihi salam ini dia adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Bila dia wahyu, dia lain daripada yang lain. Betul. Contoh macam hari ni kita buat kapal berdasarkan ilmu. Ya, betul Ustaz. Kajian kita, teknologi kita, penelitian manusia. So kita harus akui bahawasanya ilmu kita ni terbatas. Akal kita terbatas, kemampuan manusia semua terbatas. Maka sebab tu kadang-kadang kapal kita dipukul ombak pun dia akan tenggelam. Kan, bahkan kapal-kapal yang besar pun kadang terbelah dua dan sebagainya, pecah kena dengan ribut yang kuat. Ya, betul. Sedangkan Nabi Allah Nuh ketika ribut yang datang tu tenggelam kapal itu, dia menenggelamkan seluruh kita kata bukit-bukit, gunung-gunung yang ada. Bahkan wahya tajri fi maujin kaljibal, dalam Quran sebut. Kapal itu berjalan atas lautan yang ombaknya kaljibal. Kita bayangkan ombak seperti gunung. Allah, besar tu Ustaz. Besar. Ombak tu besar. Kata Ibn Abbas, Nabi Nuh berada di atas kapal dengan 150 hari. Dengan ombak yang besar, dengan jarak masa yang begitu lama dan sebagainya, agak-agak macam mana kapal itu dapat bertahan? Saya rasa kalau kapal hari ni kata balik Ustaz. Kan? Itulah kita kata wahyu Allah Taala tu katakan apa anisna'il fulka bi'ayunina wa wahyina tadi ni. Buatlah kapal itu dengan wahyu kami dan pemerhatian penelitian. Bila Allah Taala dah bagi perhatian, bagi penelitian, dia ada penjagaan. Ya, betul. Bila Allah Taala yang jaga, Allah Taala yang bantu, Allah Taala yang tolong, siapa lagi yang dapat tewaskan mereka? Cantik sungguh wahyu Allah sampaikan kepada Nabi kita. Iaitu kita yang sedia ada sekarang ni, mungkin kita boleh jadikan pegangan kita di situ. Okey. Sungguh cantik kalau kita tengok balik kan ciptaan dia dengan teknologi yang dia guna pakai. Kalau kita bayangkan balik macam mana nak hasilkan papan zaman dahulu kan, Ustaz Sedangkan hanya ada mungkin gergaji saja. Tapi Nabi Nuh berjaya bersama umatnya untuk menghasilkan bahtera tersebut. Sangat dahsyat bagi saya. Okey Ustaz. Jadi kita pun agak dah lamanya Ustaz bersembang-sembang ni. Mungkin kita boleh bagi sedikit lah kot. Kita panggil sebagai, mungkin kita boleh golongkan lah Ustaz sedikit konklusi lah untuk perbincangan kita hari ni. Mungkin apakah ilmu yang perlu dipelajari oleh generasi muda atau legasi yang sedia ada ni? Adakah kita perlu mengabaikan saja ilmu yang telah disampaikan oleh Nabi Nuh itu, atau kita perlu menyambung ilmu tersebut sehingga ke hari ini untuk ummah kita? Macam mana Ustaz? Boleh begitu? Baik, betul. Kalau kita lihat tadi dalam Al-Quran,
yang doktor sebut, dia sebut Arnisna'il Fulka, kalimat Al-Fulka tu kan, Al-Fulka, ya Ustaz. Dia dikatakan bentuk elips tu kan. Ya. Berbeza dengan aks yang disebut dalam kitab-kitab Old Testament dan sebagainya. Ya, betul. Yang dalam bahasa Arab dia terjemahkan dengan makna tabut, empat segi. Empat segi, ya, Nampak betul. kan? So jadi hari ni dah ada usaha, memang dah buat dah, dia orang dah buat dah. Dia orang cuba bina balik berdasarkan kepada apa yang kita kata kesan-kesan yang mereka jumpai itu. Maka mereka melihat bahawasanya bentuk kapal yang Nabi Nuh bina tu betul bentuknya al-fulk. Dia bentuk elips tadi ni, dia memujur. Ya, dia bukan bentuk empat segi rectangle dan sebagainya. Jadi sebenarnya Quran ni doktor, dia adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Bila kita sebut dia sebagai wahyu, dia juga bersifat mukjizat. Mukjizat. Ya. Yes. Jadi bila mukjizat artinya dia membawa sesuatu perkara yang di luar daripada kemampuan manusia Atau pemikiran kita. pemikiran manusia. Betul, Ustaz. Jadi apa yang kita lihat dalam Al-Quran itu bila dikaji hari ini ternyata betul dan tepat. Betul. Kapal Nabi Nuh bukan bentuk aks. Betul, Ustaz. Tapi dia bentuk elips tu tadi ni. Kata elips tadi tu. Itu elips tu lah al-fulk tadi. Al-fulk, Falak tu. betul. Bentuk falak tu. Artinya di situlah mukjizatnya Quran. Setiap kalimat yang dia guna tu, dia buat makna yang ada maksud yang tersendiri. Betul, Ustaz. Macam dia kata wastawat al-judi. Al-Quran itu dia berlabuh di Bukit Judi. Hari ini dengan teknologi satelit yang ada pada orang-orang barat, yang mereka yang maju dalam bidang tersebut, mereka mengkaji lihat, mereka mengatakan kapal Nabi Nuh berlabuh di Bukit Ararat kan, Ararat, di Gunung ya, betul. Ararat kan. Jadi Pemahaman dengan teknologi bantuan teknologi satelit, maka dapati Ararat tu dia punya bukit dia tu curam. Dia punya pegunungan dia di puncak dia tadi ni curam, yang tak memungkinkan kapal untuk berlabuh. Untuk berlabuh di atas. Kerana Quran guna kalimat istawat tu. Istawat dia betul. Ya. Rata. Jadi istawat tu maksud dia duduk tetap. Artinya dia memerlukan kepada satu permukaan yang rata. Jadi bila dilihat balik kepada di Bukit Judi yang berada di Turki katanya tu, Ya, betul, Ustaz. itu dia memiliki permukaan yang rata, yang lebih sesuai untuk kapal berlabuh dan menetap di sana. Maka setiap penggunaan kalimat Al-Quran tadi ni, dia menunjukkan kepada kita bahawasanya apa yang berlaku di zaman Nabi Nuh sejak ribuan tahun dahulu, hari ini kita dapat lihat dengan teknologi ilmu hari ini, kepakaran yang ada pada hari ini, benar apa yang Quran cerita, apa yang Quran cakap. Sesuai dengan kita dalam bulan Ramadan. Betul, Ustaz. Dan bulan Quran diturunkan Al-Quran Al-Karim, kan? Diturunkan kepada kita. Jadi dalam bulan yang cukup mulia ni, diturunkan Al-Quran yang mulia kepada Nabi yang mulia, untuk umat yang mulia. Tiba-tiba kita abaikan Al-Quran Al-Karim. Dalam Al-Quran doktor, dia ada seluruh jenis ilmu pengetahuan. Sebab Al-Quran adalah kitab ilmu. Kitab ilmu. Jadi semua ilmu pengetahuan yang ada dalam dunia ni, saya tertarik dengan satu kata-kata yang diucapkan oleh Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, ya, salah seorang tokoh ulama yang terkenal di Mesir, meninggallah almarhum. Dia kata semua ilmu yang kita pelajari di atas dunia hari ini ni, hakikatnya adalah penafsiran kepada Al-Quran Al-Karim. Dia sebut ilmu geografi, dan Quran ada sebut tentang ilmu geografi. Kita sebut tentang ilmu falak, Quran ada sebut. Ya. Astronomi ada. Ilmu sejarah, Quran adalah sejarah yang paling benar dan betul. Yang kita cerita pun sejarah Nabi-Nabi juga. Betul, sejarah Ustaz. yang paling benar. Kalau ilmu sains dan teknologi, kita cakap lah. Segala, Ustaz, terlalu banyak. Terlalu banyak. Kan? Sehingga kan apa jua yang manusia temui hari ini, Al-Quran lebih duluan mendahului kita dalam penemuan tersebut. Kita baru jumpa, Quran dah singgung dah sebut dan dah sentuh tentang perkara tu ribuan tahun yang dahulu. Nampak tak? Jadi kalau dah kita faham bahawasanya segala ilmu yang ada pada hari ini ada dalam Al-Quran, artinya ilmu tu ilmu yang syar'i. Satu ilmu yang dituntut oleh syarak, oleh agama kita untuk kita pelajarinya. Lebih-lebih lagi kalau kita tahu macam ilmu maritime yang berkaitan dengan masalah pembinaan kapal sebagai contoh. Dulu kalau kita lihat di zaman kekhilafahan Bani Umayyah, di zaman seawal zaman Sayyidina Sayyidina Osman bin Affan,
ketika di Damsyik, ketika di sebelah Suria sana tu, dah ada kelang-kelang pusat-pusat pembinaan kapal di bawah gubernurnya ketika tu Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan yang membina kapal-kapal perang milik orang Islam. Bahkan kalau kita lihat di zaman Turki Osmaniyah, kapal-kapal orang Islam ada berada di seluruh perairan dunia, mengawal perairan dunia ketika tersebut. Macam hari ni Amerika duk kawal dunia Ya, ni. betul. Macam tu lah. Artinya apa? Artinya orang-orang Islam membina sendiri kapal-kapal. Nampak tak? Tapi hari ni ilmu tu dah berpindah pergi ke tempat lain. Sayang Ustaz di situ. Sayang. Maka sebab itulah kita nak ambil balik ilmu tadi ni. Segala jenis ilmu yang ada kita ambil balik, maka kita di sini di MIMET tadi ni kita ambil bedang pembinaan kapal dan sebagainya kan. So kita seru anak-anak muda di seluruh sana yang ada kemampuan, yang ada keinginan untuk belajar dan sebagainya. Mari kita bina balik teknologi dan kemampuan orang Islam dalam bidang perkapalan. Supaya kita boleh tunjukkan kepada dunia bahawasanya Islam mampu untuk mencapai ke tahap yang lebih tinggi. Bahkan kita nak ambil balik ilmu hak asalnya milik kita tadi ni, dipulangkan balik kepada umat Islam tu. Cukup bagi saya padat Ustaz punya penyampaian hari ini okey, berkenaan. Jadi kepada yang di luar sana, okey, mungkin boleh cabar diri anda atau mungkin nak tahu lebih lanjut berkenaan dengan program perkapalan atau maritim, okey, di Malaysia ni boleh ke UniKL MIMET, okey. Kita ada Facebook kita tadi dengan beberapa media sosial yang boleh kita lawati di sana. Okey, di MIMET kami menyediakan beberapa program untuk kita punya panduan. Pertama sekali kita ada kat sini untuk bahagian design sendiri, dan kedua diikuti oleh pembinaan kapal. Nombor 3, kita juga ada bahagian management, okey, maritime operation. Kemudian kita juga ada program baru yang ditawarkan iaitu lebih kepada oil and gas engineering. Di situ kita akan cover lebih kepada design. Okey, jadi kami kumpulkan semua sekali teknologi perkapalan yang ada di satu tempat iaitu di UniKL MIMET. Jadi mungkin kepada kita punya penonton di luar sana, okey, mungkin mak ayah ke tengah mencari tempat untuk anak-anak kan. Okey, masih tak tahu nak ambil bahagian mana, mungkin kita boleh sahut cabaran tadi yang Ustaz bagi tahu tadi. Okey, untuk kita menyambung legasi, okey, yang sekian lama dah diambil oleh barat ini, supaya kita dapat tarik balik menjadi milik kita. Rugi tu lah kalau kita biar benda ni tanpa kita kuasai balik ilmu yang sepatutnya kita kuasai ni. Betul Ustaz. Saya sangat terima tu. Okey, mungkin kita ada soalan dekat Facebook ke? Tak ada. Okey. Mungkin kalau ada penonton ada soalan nak bertanya, mungkin boleh bertanya di Facebook. Nanti saya akan cuba sampaikan atau kita mungkin boleh ulas sedikit berkenaan dengan soalan tersebut. Okey, jadi Ustaz, kalau saya rasa mungkin kita ada masa sedikit lagi kot untuk terakhir lah, kita nak bagi mungkin kata-kata semangat kepada anak-anak muda di luar sana. Okey, mungkin lepasan SPM yang masih mencari tempat lagi kan, masih terfikir nak jadi apa lepas ni kan, nak kerja bahagian kapal ke apa ke, mungkin Ustaz boleh bagi sedikit kata-kata semangat lah kan kat situ. Ya Ustaz. Baik, kita sebagai manusia Muslim ya, kita sangat beruntung kerana apa yang kita buat, apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita, itu kesemuanya dinilai sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada anda sebagai guru, anda sebagai pekerja di sektor awam, di sektor swasta, bekerja sendiri dan sebagainya, setiap pekerjaan yang kita buat itu, daripada sekecil-kecil pekerjaan sampai sebesar-besar pekerjaan, semuanya dinilai sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat lagi kan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut 7 golongan, sab'atun, 7 golongan besok di hari akhirat yang akan dinaungi oleh Allah Taala dengan naungan arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Hari di mana tidak ada naungan melainkan naungan Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Dan Nabi sebut golongan pertama adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil. Artinya apa? Daripada kerja yang biasa sampailah kepada kerja yang paling besar, kita kata kepimpinan negara lah Dr. Itu kesemuanya itu adalah dinilai sebagai ibadat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi tak sebut golongan pertama adalah orang yang beribadat di masjid dah. Sebab apa? Sebab kepimpinan negara perkara yang paling penting. Jadi hanya orang yang berilmu sahajalah yang boleh untuk duduk di tempat-tempat yang untuk memimpin masyarakat, negara dan sebagainya. Maka orang yang di luar sana, anak-anak muda, pelajar lepasan SPM, STPM dan sebagainya, yang masih mencari-cari tempat untuk belajar,
yang belum berjumpa, bertemu dan sebagainya. Dan kita alu-alukan datang ke sini. Bahkan seringkali saya katakan kepada pelajar-pelajar saya, anda niatkan untuk dapatkan ilmu ni demi untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita maju dalam bidang ni, sekaligus kita juga menaikkan kemajuan Islam dalam bidang ini. So selama 4 tahun anda duduk di sini, anda belajar, turun naiknya daripada asrama datang ke tempat, daripada rumah datang ke sekolah, ulang kaji pelajaran, masuk buat peperiksaan dan sebagainya, semuanya dinilai sebagai ibadat di sisi Allah Taala. Dapat ibadat kering je tu. Kita dapat pahala kering. Pahala kering, Ustaz. Pahala kering, ibadat kering. Sebab apa? Sebab kita menuntut ilmu untuk kita demi untuk berkhidmat dan berbakti kepada agama Allah Taala dalam bidang yang kita ceburi ni, bidang industri perkapalan ini. Jadi yang di luar sana, marilah sama-sama kita kepada siapa-siapa yang berminat, yang ada keinginan untuk masuk bidang ni, untuk sama-sama kita datang ke sini dan kita ceburi dalam bidang ni, dalami ilmu dalam bidang ni. Mungkin satu hari nanti kita boleh bawa teknologi baru kepada dunia dalam bidang ini yang datang daripada tangan-tangan anak-anak orang Islam sendiri yang boleh berbakti dan menyumbangkan, memberi sumbangan kepada dunia perkapalan yang ada pada hari ini. Alhamdulillah. Okay, kita terima kasih banyak-banyak kepada Ustaz atas pencerahan dan juga penjelasan sangat panjang lebar dan juga kompak di situ. Okey, jadi akhir kata mungkin saya boleh gulungkan sikitlah. Akhir kata bagi saya, kena ingat generasi di luar sana, pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk kita mengubah atau mengawal dunia. Okey, jadi gunakanlah kata jalan yang diberikan ni untuk kita menyambung pelajaran dan pendidikan kita sendiri. Okey, jadi akhir kata bagi saya, yang baik tu datang pada Allah dan juga yang kurang tu datang pada diri kami sendiri. Kami minta maaf atas kekurangan yang ada, dan juga mungkin kita akan bertemu lagi di Sembang Konti yang akan datang. Okey, dan juga saya ucapkan selamat menyambut Ramadan, dan juga moga Ramadan kali ini dapat memberi 1001 hikmah kepada diri kita. Okey, dan juga kita jumpa lagi di rancangan yang akan datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.